Soalan pertama berkaitan dengan pelaburan. Jadi Patricia mempunyai sejumlah wang 24,500 ingin dilaburkan dalam 3 akaun amanah. Jadi dia bahagikan duitnya kepada 3 akaun amanah, iaitu duit pada akaun P, akaun P tambah dengan akaun Q, dan duit dalam akaun R. Jumlah wang yang dia ada adalah 24,500. Jadi ini adalah persamaan satu. Jadi persamaan kedua pula, dia kata pada akhir tahun dia mendapat keuntungan sebanyak 1,300 hasil daripada faedah tahunan bagi setiap akaun yang dia ada secara masing-masing. Jadi 4% maksudnya 0.04 daripada akaun P, dan 5.5% 0.055 dari akaun Q, tambah dengan 6% 0.06 dari akaun R, dan dia mendapat keuntungan sebanyak 1,300. Lepas itu dia katakan juga duit dalam akaun P ialah 4 kali dalam akaun Q. Jadi kita tukarkannya jadi bentuk AM. Ini adalah sama sifar, dan ini jadi persamaan ketiga. Jadi berdasarkan kepada 3 persamaan ini, jadi kita akan mula selesaikannya. Jadi kalau kita tengok persamaan ketiga ada tinggal 2 persamaan, jadi 2 pun boleh ubah. Jadi kita akan mulakan dengan persamaan pertama dengan kedua. Jadi cikgu pilih untuk hapuskan R. Hapuskan R. Jadi cikgu pilih yang pertama, darabkan dengan 0.06. 0.06P 0.06Q 0.06 R sama dengan 24500 times 6%, you get 1470. This is the fourth equation. Lepas tu cikgu gunakan persamaan keempat, tolak dengan persamaan kedua. Jadi bila dah tolak, 0.02P tinggal, ini jadi 0.005Q, dan ini telah hapus, dan yang ini pula bila tolak jadi 170. Ini jadi persamaan kelima. Jadi P dengan Q sudah selesai, diselesai, dan tinggal P dan Q. Dan cikgu pilih untuk hapuskan P. Jadi cikgu gunakan persamaan ketiga, darab dengan 0.02, iaitu 0.02P, tolak dengan 0.08Q sama dengan sifar. Ini persamaan ke-6. Lepas itu kita gunakan 5 tolak 6, persamaan 5 tolak 6. Jadi ini dah hapus, ini tolak jadi tambah 0.085Q, ini 170. 170 bahagi dengan 0.085, jawapan Q ialah sama 2000. Jadi bila sudah dapat Q, kita boleh dapat P sama dengan 4Q, iaitu 8,000. Sudah dapat P, dan kita boleh teruskan untuk dapatkan yang terakhir R. Jadi kita gunakan tulis sikit langkah, gantikan
P 8.000 dan Q 2.000, okey, ke dalam persamaan 1. Okey, jadi 8.000 tambah 2.000 tambah R sama dengan 24.500. Okey, jadi R akan sama dengan 12.500 tolak dengan 10.000. Okey, jawapannya 14.500. Okey, jadi kita buat kesimpulan. Okey, bank P sama dengan RN 8.000, bank Q sama dengan 2.000. Okay, akaun Q dan akaun yang terakhir adalah akaun R sama dengan RN 14.500. Okey, itu adalah soalan yang pertama ya, pertama. Okey. Okey, soalan 2 pula berkaitan dengan membeli bunga ya. Jadi pesan bunga, jumlah bunga yang dipesan 200 kuntung dan ada 3 jenis bunga yang dibeli, yang dipesan. Jadi bunga pertama adalah bunga teluki. Okey, tambah dengan bunga kedua adalah bunga mawar, tambah dengan bunga ketiga adalah bunga daisy. Jumlah bunga yang dipesan adalah 200 kuntung. Jadi ini adalah persamaan pertama. Lepas tu persamaan kedua berkaitan dengan harga ataupun jumlah duit yang dibelanjakan. Jadi harga duit yang dibelanjakan mestilah bergantung kepada harga sekuntum bunga ya. Okey, jadi untuk teluki bunganya sekuntung RM1.50. Bunga mawar RM5, okay, 75 sen. Dan bunga daisy RM2.60 sekuntung. Okay, dan jumlah duit yang dia belanja adalah RM589.50. Okay, ini persamaan kedua. Manakala persamaan ketiga di sini kena hati-hati ya, sebab masalah maklumat yang diberikan di sini ada sikit dan kena hati-hati, di mana dikatakan bilangan mawar yang dipesan adalah 20 kuntung kurang dari bilangan daisy. Maksudnya di sini daisy lebih banyak ya, daisy lebih banyak. Jadi daisy tolak dengan mawar sama dengan 20. Daisy lebih banyak dari mawar, bezanya 20 kuntung. Daisy lebih banyak 20 kuntung bunga. Soal tentang bunga teluki yang paling banyak, tapi kita tak diberi maklumat berapa banyak, jadi kita biarkan saja ya. Okey, jadi berdasarkan tiga-tiga ini, sama sekali lagi kita akan selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Jadi untuk selesaikan persamaan 1 dengan 2, kita perlu ambil persamaan 1 darab dengan jika pilih 1.5 ya, supaya dia jadi 1.5T, 1.5M, 1.5D. Okey, dan ini adalah 300. 200 darab dengan 1.5 kan, jadi 300 Okey, jadi ini jadi persamaan keempat. Okey, lepas tu kita gunakan persamaan kedua tolak persamaan keempat. Okey, 2 tolak 4, T sudah hilang. Okey, tolak akan jadi 4 perpuluhan 25M, dan ini bila tolak jadi 1.1D. Jadi ini bila tolak dia jadi 289.5. Okey, ini menghasilkan persamaan kelima. Okey, jadi
sekali lagi kita akan selesaikan persamaan 3 dengan 5. Jadi persamaan 3 jika tarakannya dengan 1.1. So 1.1D minus 1.1M, and then 20 times 1.1 equal to 22. Okay, untuk menghasilkan persamaan ke-6. So, sekarang kita akan selesaikannya. Persamaan 5. Okay, cikgu guna 5 tolak 6. 5 tolak 6 ini dihapus. Ini tolak ini jadi tambah. Bila tambah dia jadi 5.35M. Okay, and then ini bila tolak jadi 267.5. So 267.5. 267.5 divided by 5.35. Okay, so M equals to 50 ya, 50 betul. So bila M sudah tahu, maka D akan sama 20 tambah 50 iaitu 70 untuk, dan seterusnya kita gantikan nilai ini. Ganti dan M ke dalam persamaan 1 ini jadi T tambah dengan M 50, 70, 200, jadi T sama dengan 80. Jadi adakah T betul? Ya betul, sebab dia kata T paling banyak bunga, paling banyak dibeli iaitu 80 untung. Okey, jadi buatlah kesimpulan. Okey, okay, lepas tu soalan yang terakhir mari lakukan 3.2 3.3. Okey, soalan terakhir ni berkaitan dengan membeli bahan alat tulis. Jadi sekarang cikgu gunakan cikgu katakan X ialah bilangan pen, Y ialah bilangan pensel, dan Z ialah bilangan buku nota. Ya, jadi berdasarkan kepada maklumat yang diberikan, jumlah duit yang ada ialah RM102. Jadi harga setiap batang pen, pensel semua adalah diberikan, dan ingin membeli jumlah wang, ingin menggunakan jumlah wang yang sama untuk membeli pensel, pen. Maksudnya di sini kalau kita tengok ayat di sini jumlah yang sama untuk beli ini dan ini, beli pen dan ini Jadi bila cakap jumlah wang, maksudnya pen dia kena darab dengan harga. Sepatutnya ialah RM5. Okey. Jumlah duit yang dibelanjakan oleh pen mesti sama dengan jumlah duit yang dibelanjakan oleh pensel. Okey, ini persamaan 1. Kemudian dia katakan jumlah pensel dan pen yang dibeli perlu dalam bilangan yang sama dengan buku nota. Jadi ini cakap pasal bilangan. Bilangan. Jadi bilangan jangan didarab dengan harga Jadi maksudnya pen tambah pensel bilangannya sama dengan buku nota. Jadi ini persamaan kedua. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan jumlah wang yang dia ada, iaitu maklumat tentang jumlah wang. Di sini cikgu highlightkan jumlah wang ini. Jadi untuk jumlah wang dia kena gunakan RM5 darab dengan Y tambah lepas tu berapa ringgit? RM3 darab dengan Y tambah lagi
lagi RM9 darab dengan Z. Akhirnya dia hanya boleh belanjakan RM102, di mana ini ialah persamaan kedua. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini persamaan 2 dengan persamaan 3 persamaan 3 ada 2 pun boleh ubah, ada 3 pun boleh ubah, dan kita pilih untuk hapuskan Z. Okay, jadi pun boleh ubah persamaan kedua darab dengan 9. Lepas itu kita guna tambah 3 tambah dengan 4, ini 14x, ini 12y, ini dah hapus, ini ini jadi persamaan kelima. Tapi sebenarnya sebelum dia tulis jadi persamaan kelima, kita tengok persamaan ini boleh diringkaskan dibahagi dengan 2. Dibahagi dengan 2 jadi 6, 51. Jadi persamaan kalau boleh diringkaskan mesti diringkaskan. Jadi bila dah ringkas, kita tengok kita gunakan persamaan 1 darab dengan 2 jadi akan jadi 10x tolak dengan 6y sama dengan sifar, jadi persamaan ke-6. Jadi lepas itu kita gunakan persamaan kelima tambah dengan persamaan ke-6, jadi 17x tambah hilang 51. Jadi dari sini kita boleh dapat di x sama dengan 17 rasanya 3 lah 3. Jadi lepas itu dapatkan y. So kita gantikan dalam dalam persamaan 1, di mana 5 darab 3 sama dengan 3y, jadi y sama dengan 5. Dan akhir sekali kita dapatkan z, di mana persamaan kedua boleh kita pakai jadi tulis kata gantikan x sama 3, y sama dengan 5 ke dalam persamaan kedua jadi 3 tambah 5 sama dengan z, z sama dengan 8. Itulah jawapannya. Jadi terima kasih, teruskan usaha anda